Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Hoki Piala TNB 2024, pasukan TNB melengkapkan musim 2024 dengan bergaya selepas mereka menaiki kejuaraan ketiga dengan menewaskan juara bertahan Terengganu Hoki Team THT 4-2 pada aksi final di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil malam tadi. Pada pertandingan final itu, THT kendalian Muhammad Harfizi Paharon mendahului menerusi gol padang Fazal Syahari pada minit ke-6 sebelum TNB menyamakan kedudukan hasil jaringan Nik Muhammad Aiman Nik Rozimi pada minit ke-19. 2 minit kemudian, THT kembali berada di depan selepas Muhammad Akimullah Anwar esok meledak jaringan padang gol kedua pasukannya. Namun kedudukan 2-1 tidak bertahan lama apabila anak didik Nur Saiful Zaini pantas menyamakan kedudukan seminit kemudian hasil pukulan sudut penalti pemain kebangsaan Korea Selatan Jang Jun Yon. TNB mengesahkan kemenangan 4-2 selepas Mughni Muhammad Kamal dan Muhammad Azrai Aizad Abu Kamal masing-masing menjadikan gol pada minit ke-33 dan 36. Kejayaan muncul juara Liga Hoki Malaysia dan pihak TNB menyaksikan mereka membawa pulang hadiah wang kemenangan masing-masing berjumlah RM50,000 dan RM25,000 sementara THT meraih RM15,000 selaku naik juara Piala TNB. Sementara itu, perlawanan penentuan tempat ketiga yang berlangsung petang semalam menyaksikan Maybank menewaskan UiTM HAKPT 2-1 menerusi pukulan penalti selepas terikat 1-1 pada masa permainan sebenar. Kejayaan itu nyata menggembirakan Ketua Jurulatih Nur Saiful Zaini Nashiruddin. Lebih manis, ia merupakan kejuaraan ketiga mereka pada musim ini selepas menjuarai Piala Subangsih dan saingan Liga. Of course lah, kita treble kan, kita menang semua game, kita tak kalah, kita main bagus lah, perancangan kita betul, permainan yang kita ambil tu betul dan kita tengok apa yang lompong-lompong yang ada dan kita nak tim ni 4 tahun ke hadapan ni, we set for 4 years, TNB will be on top of league in Malaysia, TNB League. Sementara itu, pasukan hoki wanita Leoning muncul wira Piala Vivian Masters 2024 selepas menewaskan Malaysian University. Kedua-dua pasukan nyata sama handa selepas terikat 1-1 selepas tamat masa sebenar permainan. Gol Leoning hadir pada minit ke-44 melalui pukulan sudut penalti Wang Mikhang, manakala Nur Asfarina Isyafika Isyahuddin menyamakan kedudukan buat Malaysian University melalui penalti stroke pada minit ke-65. Pemenang terpaksa ditentukan melalui penentuan penalti yang menyaksikan Leoning merangkul kejuaraan dengan keputusan 3-0. Tempat ketiga pula dimenangi PDRM yang menepaskan Negeri Sembilan 2-0. Kementerian Belia dan Sukan KBS yakin pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma ke-21 adalah berdasarkan kredibiliti dimiliki negeri itu. Menterinya Hanayo berkata Sarawak mempunyai keupayaan dalam penganjuran kejohanan berkenaan dan memiliki fasiliti sukan terbaik. Beliau berkata Tamasya Sukma kali ini mencipta sejarah tersendiri dengan mempertandingkan 37 jenis sukan manakala Tamasya Para Sukma kekal 10 jenis sukan. Sukma kali ini juga bakal menyaksikan penyertaan kira-kira 15,000 atlet dan pegawai termasuk penyertaan negara jiran Brunei Darussalam. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Sukma dan Para Sukma edisi ke-21 di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Ketua Setiausaha KBS Dr. Nagilundran Kan Gayat Karasu. Sukma 2024 bakal berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos depan, manakala Para Sukma bermula 20 hingga 28 September. Dalam perkembangan lain, Hana berkata pihaknya menyerahkan keputusan berkaitan menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026 sepenuhnya kepada Kabinet. Menurutnya, keputusan itu dijangka akan diputuskan Jemaah Menteri dalam masa terdekat ini. Beliau juga memaklumkan ketika ini pihaknya sedang menyediakan kertas Kabinet meliputi hasil kajian mengenai pelbagai aspek pengajaran sukan itu. Kerana kita sedang melakukan kajian di peringkat Kementerian Belia dan Sukan dan kita akan serahkan semua hasil kajian kita kepada Jemaah Menteri untuk satu keputusan. Itu kita kena tunggu dulu. Ada banyak faktor yang perlu dilihat dan diteliti, jadi saya tak boleh komen pasal kewangan sahajalah. Kita tunggu ya. Sudah almost ready.
Beliau memaklumkan perkara berkenaan selepas merasmikan sambutan Hari Wanita KBS dan pelancaran kod sukan selamat di Kajang. Pengajaran Sukan Commonwealth 2026 masih menjadi tanda tanya selepas Australia yang sepatutnya menjadi tuan rumah edisi ke-23 kejohanan itu menarik diri pada Julai tahun lalu ekoran masalah kos. Dalam pada itu, menjawab kekecewaan diluahkan Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon berhubung keadaan padang Stadium Nasional Bukit Jalil, Ana yakin Perbadanan Stadium Malaysia PSM dapat memastikan kualitinya sesuai bagi aksi menentang Oman bagi peranan pusingan kedua kelaikan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 pada 26 Mac ini. Pada Stadium Nasional Bukit Jalil komited kepada pasukan Harimau Malaya dan itu adalah semua usaha yang telah dilakukan dalam beberapa minggu ini, semua adalah untuk Harimau Malaya. Sebelum ini timbul persoalan mengenai keadaan padang di Stadium Nasional Bukit Jalil selepas beberapa konsert diadakan di venue berkenaan. Sementara itu, pemain tengah negara Brandon Gunn mengakui skuad Harimau Malaya perlu berhati-hati dengan taktikal baharu yang akan diperagakan Oman pada 21 dan 26 Mac ini. Pasukan ke-80 dunia itu kini dilatih bekas jurulatih pasukan kebangsaan Republik Chad, Yasraf Shilhavi. Namun pemain berusia 35 tahun itu tetap tenang dan mahu rakan pasukannya fokus dalam sesi latihan untuk memperbaiki segala kelemahan. So, for us is at the moment is concentrating on what we can do and how we can get better, and also looking back on the Asian Cup and seeing where we made those mistakes and trying to fix those mistakes. So, yeah, it's going to be a long, hard camp, this one, but I think all the boys are ready to show what we can show because we are sitting in such a good position and we don't want to waste where we are sitting right now. Brandon juga menyatakan kem latihan berjalan lancar meskipun masih belum disertai 9 pemain JDT selain kapten pasukan Diong Kul yang hanya melapor diri pada 15 Mac nanti. Pemain itu ditemui ketika sesi latihan kem skuad kebangsaan di Wisma FAM. Malaysia akan menentang Oman di Muscat pada 21 Mac sebelum bertemu lawan yang sama pada 26 Mac di Stadium Nasional Bukit Jalil. Bagi penjaga gol Terengganu FC Suhaimi Husin pula, dia sudah bersedia jika diturunkan sebagai penjaga gol utama negara untuk menentang Oman pada 21 dan 26 Mac ini. Pemain berusia 29 tahun itu berkata, jika terpilih, beliau akan memberikan yang terbaik. Itu terpulang kepada coach Kim. Kalau dia bagi peluang dekat saya akan tunjuk yang terbaik. Kem latihan Harimau Malaya kali ini menyaksikan 4 penjaga gol dipanggil Ketua Jurulatih Kim Panggon. Skuad memanah para negara akan membuat persiapan dari segi teknik dan mental bagi menghadapi Sukan Paralimpik Paris 2024. Ketua Jurulatihnya Marzuki Zakaria berkata setakat ini 3 pemanah para negara telah layak secara merit ke kejohanan itu. Kita masih lagi dapat layak dalam final ni, jadi kita mempunyai 3 orang lah yang akan ke Paris 2024. Slot pertama kita peroleh daripada Azurish sewaktu kejohanan CQT di Bangkok. Untuk acara Recurve Men. Nur Janatun acara Compound Women juga di CQT di Bangkok. Manakala ini yang final ni kita dapat Denison Govindarajan dalam acara Compound Men. Dalam pada itu, beliau bersyukur dan berpuas hati dengan prestasi anak buahnya pada kejohanan ranking dunia memanah para di Dubai, Emirat Arab Bersatu baru-baru ini. G Denison menjadi atlet memanah terbaru berjaya melarikan diri ke Paris selepas memenangi pingat perak di kejohanan tersebut. Pemain dari Uzbekistan Shukron Nuriyev bakal memperkuatkan pasukan Kedah Darul Aman KDAFC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. KDAFC dalam satu kenyataan memaklumkan pemain yang beraksi di posisi serangan itu mengikat kontrak selama setahun. Shukron, 26 tahun sebelum ini mewakili kelab Nashaf FC dan pernah beraksi bersama skuad muda bawah 20 tahun serta bawah 23 tahun Uzbekistan. Dalam pada itu, teka-teki berhubung status kapten KDAFC Mainoon akhirnya terjawab dengan pemain berkenaan akan membawa haluan berbeza.
Sekian Stadium RTM dari Sungai ke Segara, Palestin, pasti mereka. Salam Malaysia Madani dan salam sukan untuk semua.